Okey, sebagai besar sahabat-sahabat kita dah ada dalam ni, insyaAllah bolehlah kita mula sekarang InsyaAllah izin kita mula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi pertemuan kita malam ni untuk perkongsian ilmu tajwid. Kita sebagai ulangan balik daripada apa yang telah kita bentangkan sebelum ni melalui kitab Ustaz Surul lah tu Ini sebagai orang kata ulangan. Dan saya ada tambah-tambah sikit lagi lah yang mana yang tak sempat masuk dulu. Baik sebelum tu kita tengok sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu ta'ala bihi khairan yufaqihu fid din atau kama qala. Barang siapa yang Allah Ta'ala mengkehendaki kebaikan untuknya, maka dijadikannya orang itu mengerti tentang agama. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang tahulah tak banyak, sikit tentang urusan agama kita ni, insyaAllah. Untuk malam ni sekurang-kurangnya kita faham sedikit dalam bab ilmu Al-Quran. Ilmu membaca Al-Quran itu ilmu tajwid, insyaAllah. Baik untuk tajuk malam ni kita masih lagi di dalam kumpulan mudud kumpulan untuk mendapatkan bacaan ciri-ciri tartil dalam bacaan 7 perkara ni kita mesti tahulah kalau tak dapat banyak sedikit pun kita kena tahu juga. Jadi untuk tajuk malam ni kita masih lagi di dalam tajuk mudud iaitu yang berkaitan dengan hukum mad. Jadi mad ni cuma kita dah tahu iaitu pemanjangan bila melibatkan hukum mad ni maka harokat pada huruf mad tu perlu dipanjangkan lah sama ada 4, 5 ataupun 6 harokat bergantung kepada nama hukum tu Jadi huruf-huruf mad tu kita dah kenal melibatkan wain iaitu alif, waw dan ya. Ni semua kita dah mahir insya-Allah. Apabila alif, waw ataupun ya ni yang tidak berbaris, itu dia bertindak sebagai huruf mad. Maka perlu dipanjangkan pada huruf ni sama ada huruf alif, waw ataupun ya. Kalau kita baca 6 harokat kata pada huruf alif ataupun waw ataupun ya, itulah yang perlu dipanjangkan 6 harokat. Itu maksud dia Jadi ini pun kita dah kenal untuk mengenali mad asli mutlak Bagi huruf alif, apabila huruf sebelumnya berbaris fathah atau baris atas. Untuk huruf waw, apabila huruf sebelumnya berbaris dhammah ataupun berbaris depan. Dan bagi huruf mad ya, huruf sebelumnya berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Ini cara nak kenal mad asli. Inilah contoh dia Jadi yang merah tu semua mad asli lah. Dan dalam mad asli itu bila berlakunya pertemuan maka berubahlah harokat dia, berubahlah nama-nama dia. Ini pun semua kita dah banyak yang dah tahu. Malam ni kita sekadar mengulang sikit-sikit lagi Dan ini keseluruhan huruf hukum-hukum mad yang sebahagiannya kita dah sentuh lah Mungkin bagi kawan-kawan kita untuk maklumat kita ada grup yang baru join yang kita kenali sebagai Talaki Junior 2.0. Mereka ni pelajar-pelajar ramainya daripada Universiti Tun Pusing On. Mereka ada bersama dengan kita insya-Allah malam ni. Jadi bagi yang baru join ni, inilah hukum-hukum yang terkandung di dalam tajuk mudud tadi tu.
Mana dalam kumpulan ada 2 kumpulan ya, dalam hukum mat ni ada 2 kumpulan. Satu kumpulan dikenali dengan nama mat asli, ada 4 hukum di situ yang dibaca dengan 2 harakat. Iaitu mat asli mutlak, mat asli harfi, mat silah surah dan mat iwad. Manakala satu lagi kumpulan ya, kumpulan mat far'i. Di sini banyak hukum di sini ya, ada 9 hukum di situ campur satu. Yang ini yang dibaca, ada yang dibaca dengan 2 harakat, ada yang dibaca dengan 4 atau 5 dan ada yang dibaca dengan 6 harakat. Yang ini yang kita nak kenal nanti insya-Allah. Baik, pembahagian tadi macam ni lah. Dalam mat asli ya, dia berlaku tanpa sebab. Apabila huruf hukum mat asli berada di situ, contohnya kalau ha berbaris fathah, selepas dia ada alif, mesti dibaca 2 harakat. Begitu juga kalau ha berbaris dhammah, ada waw pula yang tidak berbaris selepas dia, itu juga mesti dibaca dengan 2 harakat. Ya. Dan kalau ha tu berbaris bawah, selepas dia ada ya yang tidak berbaris, juga dibaca dengan 2 harakat pada huruf alif tu ataupun waw ataupun huruf ya. Jadi ini saya perlu ulang kerana dalam talaki kadang kita selalu terlepas pandang ya tentang mat asli. Sebab apa? Mat asli ni dia berlaku tanpa sebab. Jadi kalau sepatutnya dibaca 2 harakat, kita terlepas pandang dengan baca 1 harakat. Dia berkemungkinan akan mengubah makna ayat yang kita baca tu. Baik, pada mat far'i pula dia ni berlaku dengan sebab. Ya. Sebab dia sama ada selepas mat asli tadi dia berjumpa dengan hamzah ataupun dia berjumpa dengan sukun. Yang kita nak tengok nanti malam ni. Ya. Jadi pada hukum mat asli ni kita dah selesai dah ya sebelum ni. Pada yang pertama dulu. Malam ni kita tumpuan kita kepada kumpulan mat far'i ni. Ya. Di sana ada 9 hukum campur 1. Ya. Jadi kadar baca harakat ya, bacaan dia 2, 4 ataupun 6 harakat lah. Itu pada hukum mat tu sendiri yang kita dah, sebahagian pun kita dah sebut sebelum ni. Baik, ni mat far'i dia berlaku dengan sebab. Iaitu selepas mat asli, dia berjumpa dengan hamzah ataupun sukun. Ya. Jadi selepas hukum mat asli tadi, ada huruf hamzah di situ ataupun sukun. Nanti kita tengok yang dimaksud dengan pertemuan dengan hamzah ataupun pertemuan dengan sukun. Di sana ada 9 hukum. Dan mat far'i ni dipanjangkan harakat dia atas sebab 2 sebab ni. Sama ada segi maknawi ataupun lafzi. Maknawi bermaksud dalam bacaan kita, kita akan jumpa satu hukum yang kita kenali dengan mat asli. Yang kita baca dengan 2 harakat. Tetapi kita akan dengar sesekala nanti, mungkin kalau kita melalui YouTube ke ataupun di mana pun, mat asli itu mereka baca dengan panjang. Itu yang dikatakan mat tabriyah. Ataupun satu hukum yang kita selalu kenal sebagai mat jaiz yang kita baca dengan 4 harakat, tapi pembaca tu baca dengan lebih 4 harakat. Panjang itu dikenali dengan nama mat ta'zim. Kenapa dipanjangkan lain daripada kebiasaan? Itu kerana makna sendiri pada ayat yang dia baca tu memberi makna yang tertentu lah untuk dipanjangkan pada huruf mat tu. Jadi yang ini sebenarnya dalam bacaan kita tidak terkesan. Kita tak baca pun ini. Tapi untuk maklumat lah, ada yang membaca begitu. Jadi tumpuan kita pada lafzi. Lafzi ni bermakna lafaz. Jadi kalimah yang ada berlakunya pertemuan mat asli sama ada dengan sukun ataupun hamzah, itu semua berlaku dalam lafaz ataupun kalimah. Jadi di sana dibagi pada 2 di lafzi ni, apabila mat asli bertemu dengan hamzah dalam ayat kalimah yang kita baca tu, di sana ada 4 hukum berlaku di situ. Iaitu mat muttasil ataupun mat wajib muttasil ataupun mat jaiz munfasil ataupun mat silah kubra. Manakala mat badal ni dia agak terbalik sedikit, iaitu huruf hamzah bertemu dengan huruf mat. Hamzah dulu, sama dia bertemu dengan alif selepas tu
atau hamzah bertemu dengan waw ataupun hamzah bertemu dengan ya. Ini dikenali dengan mad badal. Itu sedikit je ni. Ini pun rasanya kita masih ingat lagi sebab kita dah sebut sebelum ni. Ya, ini sebagai mengulangi saja ya bagi adik-adik kita yang baru join ni. Jadi kita tinggalkan yang tu. Tumpuan kita sekarang ya pada lafzi apabila mad asli bertemu dengan sukun. Jadi sukun ni dia ada dua situ Satu sukun asli, satu sukun arid. Sukun asli ni memang sukun yang bertanda sukun betul, yang macam anak bulan sabit tu. Atas setiap huruf bila ada tanda bulan sabit tu, itu mana sukun asli. Satu lagi sukun arid. Sukun arid ni bermaksud huruf tu berbaris tapi kita wakafkan padanya, kita sukunkan dia. Itu yang dikatakan sukun mendatang. Jadi di sana bila dalam keadaan demikian, bila mad asli bertemu dengan sukun arid, berlakulah dua hukum yang kita kenali sebagai mad lin arid li sukun ataupun satu lagi mad arid li sukun. Ini pun kita dah bahaskan pada pertemuan yang lepas, kau masih ingat lagi Jadi yang ini kita tinggalkan. Tumpuan kita sekarang pada mad asli bertemu dengan sukun asli. Jadi sukun asli tadi kita kenal bila huruf tu bertanda sukun Baik, pertemuan mad asli dengan sukun asli ni dia boleh berlaku di dalam harfi, boleh berlaku di dalam kalimi. Bila kata dalam kalimi bermaksud di pertemuan mad dengan sukun asli itu berlaku dalam kalimah. Manakala harfi ini bermaksud pertemuan mad asli dengan sukun asli berlaku di dalam huruf, dalam satu huruf tu. Jadi tajuk kita malam ni adalah mad lazim harfi. Mad lazim harfi bermakna pertemuan mad berlaku di dalam huruf. Baik. Kalau kita masih ingat, nak ulang sedikit pada pertemuan minggu lepas, kita dah sebut tentang mad lazim kalimi musaqqal dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi bila nak kenal mad lazim, iaitu pertemuan mad asli dengan sukun asli di dalam satu kalimah. Itu yang dikenali dengan mad lazim kalimi. Macam mana nak kenal dia? Selepas huruf hukum mad asli, dia bertemu dengan huruf yang bersabdu selepas dia tu. Mad asli selepas dia tu huruf yang bersabdu. Sebagai contoh, atuhajju tu ha tu mad asli, selepas dia jim yang bersabdu. Itu mad lazim kalimi lah tu. Dan depan dia tu pula ju tu mad asli, dia bertemu dengan nun. Nun yang bersabdu tu kan. Itu di dalam sabdu tu kita dah faham minggu lepas, terdapat satu huruf yang sukun asli dalam tu. Ataupun mad lazim kalimi mukhaffaf, selepas mad badal iaitu hamzah tu, selepas dia ada alif mad, dia bertemu dengan huruf yang bertanda sukun iaitu lam. Lam tu sukun asli. Ini kita nampak di luar di dalam tulisan. Sedangkan kalau sukun asli itu duduk di dalam sabdu, kita tak nampak lah. Tapi kita kena tahu di dalam setiap huruf yang bersabdu bermaksud ada dua huruf yang sama di situ dalam hukum ni. Jadi yang tak nampak tu sukun asli. Dia duduk di dalam sabdu. Yang jelas dalam tulisan yang huruf yang berbaris saja. Baik, ini perbincangan kita pada minggu lepas. Iaitu mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Baik, untuk mad lazim harfi, dia di dalam kumpulan mudud juga, dia duduk di sini. Jadi harfi. Mana di bawah tu kita tengok ada mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Sama macam mad lazim kalimi juga dia punya nama tu lebih kurang. Baik kalau dalam harfi tadi ada mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Sama juga macam dalam kalimi minggu lepas. Kita biasa juga dengar mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang beza dia harfi dengan kalimi sahaja. Hukum dia sama.
Jadi kejadian dia juga hampir sama Jadi kita tengok nanti. Okey, yang mad lazim kalimi ni kita dah bahaskan pertemuan yang lepas. Tumpuan kita untuk malam ni pada dua ni mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, untuk maklumat mad lazim harfi dan mad asli harfi adalah huruf-huruf ringkas ataupun huruf-huruf muqatta'ah ataupun dipanggil juga dalam kitab tajwid pada hukum fawatihus suwar. Ini sama-sama lah. Kalau dia kata fawatihus suwar ni, bermakna dia merujuk kepada hukum-hukum yang berlaku di dalam huruf itu sendirian. Dia bukan dalam kalimah. Dia dalam harfi ataupun di dalam huruf. Dan ianya terdapat di awal pada sebahagian surah di dalam Al-Quran. Biasanya dia di awal, ayat yang pertama tu. Baik, dia dikenali dengan nama Fawatihus Suwar dalam kitab tajwid. Inilah tajuk dia iaitu di awal pembukaan surah maksudnya di awal pembukaan surah ni huruf-huruf muqatta'ah ni dia ada 14 semua yang terlibat daripada alif, ha, ra, sin, sad, ta, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha dan ya. Dia terhimpun dalam rangkai kata. Jadi kalau kita nak hafal huruf-huruf ni susunkan dia dalam rangkai kata seperti inilah. Tariqasam sama akan nasihah. Ada semua huruf-huruf yang ada di situ dah disusun menjadi satu ayat di situ. Baik. Dalam matan juga ada sebut cara kita nak mengingat huruf-huruf inilah yang masyhur inilah silhu suhairan man khata'ka. Huruf-huruf yang terlibat dengan fawatihus suwar. Ini dia punya kata-kata tadi dah disusun jadi satu ayat tu. Baik. Kita akan jumpa di dalam sebahagian surah di awal ayat dia berlaku boleh jadi dalam satu huruf saja. Seperti sad, qaf dan nun. Kalau sad ni di pembukaan surah Sad lah. Kalau qaf di pembukaan surah Qaf dan nun di pembukaan surah Al-Qalam tu. Satu huruf aja Kemudian ada juga yang dibina dengan dua huruf seperti Taha di pembukaan surah Taha ataupun Tasin di awal surah An-Naml ataupun Yasin yang selalu kita baca pembukaan surah Yasin ataupun Hamim. Ini banyak kita jumpa dalam surah Ghafir, ada Fusilat, Zuhruf, Dukhan, Jathiyah dan Al-Aqaf. Dengan Hamim ni. Kemudian ada juga pembukaan surah ni dia dibina dengan 3 huruf iaitu alif lam mim. Ini paling banyak kita jumpa ataupun alif lam ra. Begitu juga dengan ta sin mim. Kita akan jumpa di dalam surah-surah itulah yang ada di skrin tu. Ada juga huruf ni dibina dengan 4 huruf di awal surah. Seperti alif lam mim sad di pembukaan surah Al-A'raf. Ataupun alif lam mim ra di awal surah Ar-Ra'd. Dan yang paling banyak dia dibina dengan 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, sad di awal surah Maryam. Ataupun ha, mim, ain, sin, qaf di pembukaan surah As-Surah. Ini dengan 5 huruf banyak Jadi yang dikatakan mad lazim ataupun mad asli harfi tadi ataupun mad lazim harfi, dia berlaku dalam huruf-huruf ni lah. Jadi bacaan dia pun bertajwid juga kaedah dia. Jadi kita tengok nanti bagaimana untuk membaca hukum-hukum mad asli harfi ataupun mad lazim harfi ini di dalam contoh-contoh yang berikut nanti. Okey, ni dia sebagai contoh ni dia di awal sekali bila habis kita baca Fatihah, kita mulakan dengan surah Al-Baqarah, kita akan jumpa dah awal-awal kita jumpa alif lam mim tu. Jadi dibaca dengan bertajwid lah alif lam mim tu Jangan dibaca alam pula
Alif lam mim. Ya, pada lam tu kita baca panjang 6 harakat, mim kita panjangkan 6 harakat, dan ada antara lam dengan mim tu ada dengung pula. Bagaimana berlaku itu? Kita akan bedah huruf ni nanti. Ya. Begitu juga contoh kita akan jumpa alif lam ra, ya. Alif tu dibaca 1 harakat, lam tu dibaca dengan 6 harakat, ra dibaca dengan 2 harakat, ya. Jadi alif tu biduni mad, ya, tidak ada mad di situ. Lam tu dibaca dengan 6 harakat kerana di dalam tu berlaku mad lazim, ya, mad lazim harfi, dan ra tu mad asli harfi, ya. Jadi mad asli harfi kita dah sebut pada pertemuan lepas. Jadi malam ni kita tumpuan kita pada mad lazim harfi sahaja, ya. Jadi contoh-contoh lain ni lah, kaf ha ya ain sad. Jadi ada huruf tertentu, ada lagi tambahan huruf-huruf sukun asli di dalam tu yang perlu kita raikan. Contohnya dalam sad tadi tu ada suara qalqalah bagi huruf dal sukun, itu jangan ditinggal nanti. Nanti kita tengok apabila huruf ni dibedah. Ni sad. Ada suara dal di dalam tu. Bagaimana terbitnya huruf dal nanti kita tengok bila dibedah huruf ni nanti. Betul juga nun, dipanjangkan nun, ya. Jangan silap baca na pula, ya. Baik, walaupun di dalam huruf hukum tajwid tu kita biasa dengar ni barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan digandakan dengan 10 seumpamanya. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini lebih kurang ini hadis yang diriwayatkan melalui riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala. Jadi ini menunjukkan kalau kita baca dengan betul walaupun di dalam bentuk huruf tunggal di situ kalau betul bacaannya gandaannya 10 kali ganda melalui hadis ni, insya-Allah. Baik. Pada huruf fawatihu suwar ni di sana berlakunya 3 keadaan, Ada 14 huruf tadi, kita tengok 8 huruf tadi dia dibaca dengan mad lazim, iaitu 6 harakat lah kalau kata mad lazim, iaitu pada huruf nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf dan mim, melainkan huruf ain boleh dibaca dengan 4 ataupun 6, Setengah ulama kata boleh baca 4, boleh baca 6. Ada yang setengah ulama kata elok baca dengan 6 sahaja, kata dia. Jadi boleh belaka, Kemudian 5 lagi huruf tu tadi, huruf ringkas tadi, huruf muqatta'ah tadi itu, itu dikenali sebagai mad asli harfi, bagi huruf ha, ya, ta dan ha simpul, ra. Ini dibaca dengan 2 harakat yang kita dah sebut sebelum ni. Dan satu lagi bagi huruf alif, dia tidak ada mad di situ. Jadi jangan dipanjangkan pada huruf alif bila membaca. Contohnya tadi alif lam mim, jangan baca alif alif lam mim. Dia tak mau macam tu alif, Alif tu disebut dengan pantas, segera. Alif lam mim. Sebab apa? Alif tu bila dia bedah huruf dia tidak ada pun hukum mad di dalam tu, Baik tak? Jadi di sinilah pada alif tu jangan dibaca panjang, dia dibaca dengan 1 harakat.
pada 5 huruf tadi, ha, ya, ta dan ha, ra tu tadi, mad asli harfi dibaca dengan 2 harakat. Manakala 8 huruf tu tadi dibaca dengan 6 harakat. Huruf-huruf mad lazim dalam mad lazim harfi tadi tu. Baik, kita tengok mad lazim harfi dia ada 8 huruf sahaja. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Ini yang dikenali sebagai mad lazim harfi. Jadi bila disebut mad lazim harfi, mad lazim harfi dia ada 2 Satu mad lazim harfi musaqqal, satu mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi bagi kedua-dua keadaan ini mad lazim harfi dia terjadi apabila huruf mad bertemu dengan asli di dalam satu huruf ketika wasal ataupun waqaf. Sama ada kita baca secara terus atau kita baca berhenti pada huruf tu, di sana berlakulah mad lazim harfi di dalam huruf tu. Sama ada dia mad lazim harfi musaqqal ke atau mad lazim harfi mukhaffaf. Sama keadaan dia. Dan wajib dibaca dengan 6 harakat. Juga dikenali sebagai mad li sakin lazim ataupun mad adl. Ini nama lain Tapi biasa dikenali dengan mad lazim harfi lah. Jadi kalau kita jumpa di dalam kitab-kitab sama ada dalam kitab matan ke kalau disebut dengan mad li sakin lazim, itulah maksud dia mad lazim harfi lah tu ataupun mad adl. Jadi bila dia kata mad lazim dia datang sukun asli selepas huruf mad ni matannya dan dibaca panjang 6 harakat. Jadi bila hukum ni dah tertulis di dalam matan, jadi janganlah kita ambil ringan pula Jadi bila disebut kata mad lazim, wajib dibaca dengan 6 harakat sahaja. Tak mau kurang Jadi benalah bacaan masing-masing. Okey, cara nak menghafal huruf-huruf mad lazim harfi ni mudah Bentukkan dia dalam rangkai kata begini naqasa iaitu nun, qaf dan sad tu. Naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Jadi ke-8 huruf ni ada di dalam rangkai kata ni. Jadi saya ada tanya seorang ustaz lah, apa makna dia ni Dia kata lebih kurang telah madu kamu kurang. Wallahu alam mungkin inilah makna yang sebenar naqasa asalukum. Kata dia madu kamu kurang kata dia. Jadi kalau nak menghafal huruf mad lazim harfi ni, ingat je perkataan ini. Ada di situ semua. Baik. Kenapa dia berlakunya dia menjadi mad lazim harfi ni? Sebab huruf-huruf ini bila dibedah dia dieja dengan 3 huruf hijaiyah. Itu sebabnya Jadi dalam pembedahan huruf ni, kita akan jumpa 3 huruf hijaiyah di situ dan di situlah berlakunya pertemuan mad asli bertemu dengan sukun asli. Baik, kita tengok satu persatu sini. Bagi huruf nun contohnya. Nun, waw, nun. Nun, waw yang merah tu mad asli, nun yang purple tu itu sukun asli. Jadi bila mad asli bertemu dengan sukun asli, itulah berlakunya hukum yang dikenali sebagai mad lazim. Kerana dia duduk di dalam huruf nun, maka dia dikenali dengan mad lazim harfi. Ini contoh bagi huruf nun. Dia ada 8 kan? Jadi kita tengok yang kedua, qaf. Sama juga dia eja dengan qaf, alif, fa. Qaf, alif mad asli, fa tu sukun asli. Jadi bila kita baca huruf qaf, jangan lupa pada fa sukun tu, sukun asli tu. Qaf. Matikan fa tu dengan hamas. Jangan tinggalkan hamas dia. Begitu dengan sad, dia eja dengan sad, alif, dal. Sad alif tu mad asli, dal tu sukun asli. Jadi bila kita membaca pada huruf sad ni, panjangan pada alif mad sad. Berhenti dengan qalqalah dal. Jangan ditinggalkan. Jadi untuk keseluruhan huruf ni kena ingatlah ni ejaan dia ni.
Kalau kita tak tahu ejaan ni, kita tak dapat nak dalami maksud mad lazim harfi ni. Okey, yang keempat kita tengok pada huruf ain. Ya, dia dieja dengan ain ya nun. Ya, ain ya tu di sini adalah hukum lin ya, hukum lin. Dia berjumpa dengan sukun asli. Jadi bila dibaca dia menjadi mad lin lah. Ya, dipanjangkan ain. Oleh kerana kejadian ataupun ejaan pada huruf ain ni dia melibatkan mad lin, maka itulah yang ulama bagi tahu dia boleh dibaca dengan 4 harokat ataupun 6 harokat. Ada pilihan kerana dia bukan terjadi daripada mad asli, bukan daripada mad asli mutlak. Itulah sebab dia. Baik, seterusnya pada huruf sin dia diajar dengan sin ya nun. Sin ya tu mad asli, nun di hujung tu sukun asli. Itu juga dengan lam yang keenam ni lam alif mim. Lam alif mad asli, mim sukun asli. Bila mad asli bertemu dengan sukun asli, itulah hukum mad lazim Kerana dia duduk di dalam huruf, maka mad lazim harfi. Kalau dia duduk dalam kalimah, mad lazim kalimi. Itu je beza dia. Bagi huruf kaf pula dia je dengan kaf alif fa. Jadi kaf alif tu mad asli, fa di hujung tu sukun asli. Ini sama juga macam qaf tadi bila dibaca kaf, di hujung tu mesti ada suara fa sukun. Hamas dia. Dan yang terakhir huruf mim, dia je dengan mim ya mim. Mim ya mad asli dan mim yang di akhir tu sukun asli. Mim. Inilah ejaan ni kena hafal kalau tak hafal nanti kita keliru nanti bagaimana kita nak bedah dia, nak kenalkan hukum tu. Baik, secara rumusan dia yang pertama huruf-huruf mad lazim harfi ada 8 dan setiap huruf tersebut dieja dengan 3 huruf hijaiyah. Mesti 3 huruf hijaiyah. Kemudian di dalam huruf tersebut terdapat hukum mad asli bertemu dengan sukun asli seperti yang kita bedah tadi. Dan yang keempat ni mad lazim wajib dibaca dengan kadar 6 harokat. 6 harokat ni kena ingatlah. Jangan kurang. Okey, mudah-mudahan dapat kefahaman di situ insya-Allah Baik, kita tengok pula mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf ni tadi. Okey Jadi mad lazim kedua-dua ni sama ada musaqqal atau mukhaffaf dia terjadi apabila huruf mad bertemu sukun asli dalam satu huruf ketika wasal atau waqaf. Ini kena ingat Dan wajib dibaca dengan 6 harokat, juga dikenali sebagai mad lisakin lazim ataupun mad adl. Okey, untuk malam ni cuba kita tengok ni yang ini dulu mad lazim harfi musaqqal. Bagaimana untuk mengenali mad lazim harfi musaqqal? Mad lazim harfi kita dah kenal. Ni nak tahu ni sama ada musaqqal atau ataupun mukhaffaf ni. Ada dua satu musaqqal, satu mukhaffaf. Bagaimana untuk membezakan yang mana mad lazim harfi musaqqal, yang mana satu mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, kita tengok pada mad lazim harfi musaqqal dulu. Pengertian dia. Dari segi bahasa, mad lazim harfi musaqqal ni bermaksud mad bertemu dengan sukun asli, iaitu sukun asal. Kemudian lazim bermaksud sesuatu yang tetap atau asal dan bacaannya mesti atau wajib, hukum pemanjangannya 6 harokat. Ini cukup penting 6 harokat ni jangan kita tinggalkan. Kemudian dari segi istilah pula, musaqqal bermaksud pertemuan huruf sukun asli dengan dengan huruf selepasnya berserta idgham. Ini faham betul ni Yang dikatakan musaqqal bermaksud pertemuan huruf sukun asli. Ingat huruf sukun asli tadi bila dieja huruf nun, contohnya nun, waw, nun. Jadi huruf sukun asli itu huruf nun sukun tu selepas mad. Selepas nun waw tadi ada nun. Nun itulah sukun asli. Jadi huruf tu
bertemu dengan huruf selepasnya berserta idgham. Ini dia, istilah idgham ni kena ingat. Iaitu digabungkan huruf yang sukun asli tadi dengan huruf selepas dia. Huruf yang ditemu selepas dia tu. Nanti kita tengok contoh dia. Baik, kadar harokat dia dah tahu ya, 6 harokat kecuali ain ya, kita boleh pilih 4 ataupun 6. Alasan dia tadi itulah kerana dia terjadi kerana daripada hukum madlim. Kemudian hukum bacaan dia tadi ya, telah sepakat ulama qura' dalam kadar pemanjangan mad ini dengan satu ketetapan, iaitu 6 harokat kecuali ain kata dia ya. Jadi mesti baca dengan 6 harokat. Okey ya. Sebab apa ya? Kita kena bezakan harokat dalam bacaan. Kalau mad lazim ni mesti 6. Sebab apa di sana kita ada juga hukum yang kita dah belajar sebelum ni, itu mad wajib mutasil. Ya, ini boleh dibaca dengan 4, 5 ataupun 6. Ya. Biasanya mad wajib dibaca dengan 6 harokat semasa waqaf ya. Tetapi semasa wasol, mad wajib ni elok dibaca dengan 4 harokat. Ya. Jadi kalau di dalam satu ayat tu terdapat mad wajib dan mad lazim, bezakan harokat mad wajib tu tadi 4 harokat ya, dengan mad lazim yang 6 harokat tadi. Jadi dalam semakan kadang masa talaki ni, untuk sedikit maklumat lah. Bila disemak ya, harokat mad lazim dengan mad wajib ni lebih kurang sama tak nampak beza dia. Jadi selepas ni cuba kita bezakan sedikit. Panjangkan sedikit kalau mad lazim ya. Pada mad wajib mutasil ni bolehlah kita kekalkan dengan 4 harokat. Begitu juga dengan mad arid disukun ya, dan mad jaiz munfasil. Ini boleh dibaca dengan 4 harokat semasa wasal. Ataupun mad arid disukun ni masa kita waqaf ya. Dan mad badal ni dia 2 harokat sajalah. Ya. Okey, bagaimana untuk mengenali mad lazim harfi musaqqal? Okey, mad ini dapat dikenali dengan melihat huruf hijaiyah ya, yang mempunyai baris mad di atas dia. Yang ada kata omak, ada kata pedang, ada kata bumbung. Terpulanglah ikut faham kita ya. Tapi sebenarnya itu simbol tu dikenali dengan nama simbol mad ya. Mad ni apa kata dia tadi di awal kita jumpa tadi, pemanjangan kan. Maka dipanjangkan huruf tu. Itulah lebih kurang makna dia. Okey, penamaan dia kenapa dinamakan mad lazim harfi musaqqal? Lazim bermaksud hukumnya yang lazim kerana ada pertemuan mad dan sukun asli. Jadi bila dalam talaki nanti, bila dia kata kenapa dinamakan lazim, kerana di sana terdapatnya pertemuan mad asli dan sukun asli. Itu yang dikatakan lazim ya. Jadi bila dikatakan lazim, maka adalah hukum pemanjangan dia tadi. Jadi harfi ni tadi kerana pertemuan tu berlaku di dalam huruf ya. Jadi mad lazim harfi. Musaqqal ni pula bermaksud berat ya. Yang kita kenal selalu tu sukun dengan huruf selepasnya berserta. Jadi yakni pertemuan huruf ini kena ingat ya. Bila pertemuan huruf sukun asli dengan huruf selepasnya tu ada bacaan digabungkan atau diidghamkan, itulah musaqqal. Kalau lain pada idgham, itu bukan musaqqal. Kita tengok ya. Okey, mad lazim harfi musaqqal. Bagaimana terjadinya hukum ni? Okey, alif, lam, mim. Yang kita baca tadi ya. Kita bedah huruf ni, alif kita keluarkan, alif, lam, fa ya. Alif baris atas, lam baris bawah dan fa tu sukun asli. Alif. Itu yang saya katakan tadi, alif ni tak boleh baca panjang. Pasal tidak terdapat pun hukum mad asli di dalam huruf alif. Ya, alif. Sebut begitu saja. Jangan alif bunyi panjang begitu, tak mau ya. Okey, kita bedah pula huruf lam ya. Lam, alif, mim. Lam alif tu mad asli, mim tu sukun asli. Dan mim ya, mim ya mim. Mim ya tu mad asli dan mim yang akhir tu sukun asli. Jadi di sini bila dibaca
pada alif 1 harokat, lam tu 6 harokat, mim tu 6 harokat. Jadi kita tengok mim, ada 2 mim tu, kedua-duanya merah tu, makna selepas habis lam, sebelum ambil mim, perlu didengungkan. Ya. Kita masih ingat lagi mim sukun bertemu dengan mim, apa dia? Idgham syafawi kan tadi. Jadi bila idgham syafawi itu adalah dengung 2 harakat. Jadi perlu didengung dulu. Jadi bacaan dia alif lam mim. Bacaan dia begitu. Jadi inilah idgham syafawi. Mim sukun bertemu dengan mim yang berbaris. Jadi di dalam huruf tak nampaklah sabdunya ya. Tetapi dalam kalimah kita nampak tadi kan. Mim sukun bertemu dengan mim yang bersabdu. Itu idgham syafawi lah. Di dalam huruf juga berlaku dalam keadaan yang macam ni lah. Jadi bila ada idgham, kata dia tadi jadi musaqqal bermaksud pertemuan huruf sukun asli dengan huruf selepasnya berserta idgham. Inilah tadi mim sukun asli bertemu dengan huruf selepasnya iaitu mim yang berbaris kasrah tu. Jadi adalah gabungan di sini mim mati bertemu dengan mim iaitu idgham syafawi. Idgham tu kerana ada hukum idgham lah maka dia dikenali sebagai musaqqal. Kerana gabung tu tadi. Ni dia Jadi musaqqal berlaku kerana bacaan itu digabungkan. Jadi kalau dalam kalimah kita ingat sebelum ni dulu, yang digabungkan ada yang perlu didengungkan, ada yang gabungan itu tidak ada dengung. Jangan terpengaruh dengan bunyi dengung tu. Dengung tu bukan bermaksud musaqqal. Dengung tu kerana hukum tu kena ada baca dengung. Yang menjadikan musaqqal kerana idgham tu tadi. Ada hukum idgham di situ. Baik. Jadi pada huruf lam itulah dihukumkan sebagai mad lazim harfi musaqqal. Kerana selepas lam, habis je lam tu dia digabungkan dulu dengan suara mim di dalam mim tu. Pada huruf mim tu sendiri, mim ya mim tu selepas dia tidak ada apa huruf yang nak digabungkan, dia mati begitu saja. Jadi tidaklah dikatakan mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal berlaku pada huruf lam sahaja. Baik kita tengoklah contoh yang lain pula. To, sin, mim. Jadi kita kena bedah huruf ni satu persatu. Ini to alif, sin, ya, nun. Pada mim pula, mim, ya, mim. Jadi to alif ni kita dah tahu Kita tengok to alif, sin, ya, nun, mim, ya, mim. Pada huruf to ni kita dah belajar dulu, dia dikenali sebagai mad asli harfi. Dibaca 2 harakat. Pada sin ni pula bila mad asli bertemu dengan sukun asli, maka ini mad lazim. Perlu dibaca 6 harakat. Ingat bila dibaca dengan 6 harakat, bukan satu huruf sin tu keseluruhannya tak Bila dibedah ada huruf sin, ya, nun nak dipanjangkan pada ya tu. Si pada i tu yang nak dipanjang 6 harakat baru ambil nun sukun. Sin. Begitu Tapi di sini kita tengok lagi, tak habis lagi tu. Bila nun sukun bertemu dengan mim, ada dengung 2 harakat kan. Jadi di sini kena dengung dulu. Setelah dengung 2 harakat, barulah kita ambil pada mim. Dan pada huruf mim, dipanjangkan pada ya mat dia tu dulu, 6 harakat, baru dimatikan mim yang sukun asli di hujung tu. Jadi bacaannya, posim mim. Sempurnakan begitu. Jadi kita perhatikan sini pada nun sukun bertemu dengan mim tadi kita dah belajar di awal masa talaki. Hukum dia idgham ma'al ghunnah kamil kan. Jadi bila ada perkataan idgham di situ, maka itulah yang dihukumkan sebagai mad lazim harfi musaqqal pada huruf sin. Pada sin tu yang gabung dengan mim kan.
Jadi mim tu tak ada apa-apa di hujung tu, dia mati begitu saja. Jadi di sini ta mad asli harfi, sin mad lazim harfi musaqqal. Ya. Itu cara nak mengenal huruf hukum mad lazim harfi musaqqal. Ya. Boleh faham ya di sini insya-Allah. Baik, itu mad lazim harfi musaqqal. Ya, kita dah habis mad lazim harfi musaqqal. Jadi pada mad lazim harfi mukhaffaf pula, ya. Jadi tajuk ini kita bincang minggu hadapan, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat membantu kefahaman ya tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah ya. Apa tujuan kita untuk membaca dengan elok ya. Dapatlah sedikit mudah-mudahan. Wallahu alam. Jadi kalau ada kemuskilan ya tentang ini, kita ulang-ulang balik semasa kita bertalaki nanti insya-Allah. Ya, jangan segan bertanya. Baik ya, kita tangguh dulu pertemuan kita dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwarta asy-syamsa wal qamar. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.